Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam YouTube Cikgu Hazim Official. Jadi untuk series baru cikgu ini adalah cikgu nak membincangkan berkenaan dengan paper trial at MAT. Dalam masa yang sama cikgu akan dalam slow-slow nanti cikgu akan upload video trial at MAT, video trial at MAT. Kita pergi negeri by negeri dan kita pergi soalan by soalan. Jadi akan banyak video lah, sebab apa? Penerangan cikgu agak panjang. Cikgu bukan saja jalan kerja, tapi cikgu nak terangkan sekali. Okey, jadi kita akan pergi satu-satu. Jadi untuk untuk video yang pertama ni atau soalan yang pertama, set yang pertama adalah kita akan pergi kepada soalan Selangor 2021 trial. Sebab apa, banyak daripada student-student komen daripada student saya sebelum ni kata soalan trial Selangor susah. Okey, jadi jom kita tengok dulu untuk soalan trial Selangor. So, kertas satu kita mula dengan set satu dan kita mulakan dengan soalan satu. Cikgu akan baca bahasa Inggeris dan cikgu punya jalan kerja dalam bahasa Melayu lah. Okey. Diberi di sini bahawa gx sama dengan ax plus b over cx plus d. Diberi bahawa x tak boleh sama dengan k. Alright. Dia suruh ungkapkan express k in term of c and d, hence find g inverse of x. So, apa maksud K di sini? Alright, kita kena faham bahawa bila dia kata X tak boleh sama dengan K, sebab kenapa? Di sini X di bawah ni, dia sebenarnya tak boleh sama dengan kosong. Sebenar-benarnya adalah bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Sebab apa? Disebut determinant di sini, di mana kalau kita ada fraction 1 over kosong, ini disebut sebagai math error. Jadinya, kita punya penyebut atau kita punya denominator bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Jadi kalau dikata X sama dengan K, K tu pula tak boleh menjadikan dia tu sama dengan kosong. Senang cerita bahawa CX plus D kat bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Dan dia bagi tahu bahawa X ni tak boleh sama dengan K. Kalau kita substitutekan sahaja X ke dalam K, di bahawa CK plus D tak boleh sama dengan kosong. So sekarang kita just tukarkan sahaja K ni sebagai subjek. Bila kita ambil K ni sebagai subjek, pindah D ke kanan, pindah C ke kanan, kita akan jadi K sama dengan negative D over C. Itu jawapan dia. Walaupun ni sama dengan, senang cerita macam saya kata bahawa CX plus D tak boleh sama dengan kosong. Tapi kita cuba lupakan dahulu bahawa tak boleh sama dengan. Kita just biarkan je sebagai sama dengan. So kita fahamkan kalau dia sama dengan kosong, maknanya tak boleh. Jadi senang cerita bahawa K ni mestilah negative D over C. Bahawa X ni tak boleh jadi negative D over C. Nanti kalau jadi negative D over C, kita masukkan balik negative D over C masuk ke dalam CX plus D ni, kita akan dapat bahawa bawah dia akan jadi kosong. Penyebut dia kosong. Jadi itu sahaja untuk soalan bahagian pertama di sini. Sekarang macam mana nak cari G inverse? Yang ini benda common lah, macam mana dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa GX kita dah tahu dah sebenarnya macam mana nak cari inverse, benda mudah saja. Kita tukarkan GM jadi Y, jadi AX plus B over CX plus D kat sini. Yang ni bermacam-macam cara. Okey, kaedah macam-macam kaedah yang mungkin adik-adik dah belajar. Jadi kat sini cikgu buat apa? Pindah ni ke kiri lah. Okey, pindah semua tu ke kiri. Jadi Y kurungan CX plus D sama dengan AX plus B. Kenapa pindah jadi darab? Sebab bawah ni bahagi. Kemudian kita kena buat apa? Kembangkan dulu. Alright. So apa akan jadi di sini? Dia akan jadi CXY plus DY sama dengan AX plus B. Kemudian cikgu pindahkan yang DY ke kanan dan AX ni ke kiri. Kenapa? Kita nak faktorkan X pula. So dia akan jadi CXY minus AX sama dengan B tolak DY. Okay, alright. So apa yang kita dapat kat sini, kita kena faktorkan. Faktorkan X kat sini, kita nak keluarkan X. So bila kita keluarkan X, apa akan jadi? Akan jadi X sama dengan CY minus A sama dengan B minus DY. Bahawa dah dapat X kat sini, kita pindahkan ke kanan balik, di mana X adalah B minus DY over CY minus A. So bila kita dapat X sebagai subjek, barulah kita boleh tulis balik bahawa G inverse of X sama juga dengan B minus DY over kita ada X kat sini ya. Walaupun di sini Y dan Y kita tukarkan balik, Y ni menjadi X. So B minus DX over CX minus A. Alright, itu adalah keadaannya. Ataupun kalau kita nak jadikan yang X ni di depan, boleh juga, di mana negative DX plus B over CX minus A. Itu pemahaman dia. Macam mana pula dengan keadaan X dia? Boleh tak X nilai dia berapa? Macam cikgu cakap bahawa nilai dia tak boleh dengan kosong. Jadi CX tolak A sama dengan kosong. Jadi X sama dengan A over C.
A pindah ke kanan, C pindah ke kanan, bahawa kita fahamkan dia bahawa X tidak boleh sama dengan A over C. Itu jawapan untuk soalan nombor 1A. Alright, itu sahaja cara dia. Sekarang kat sini adalah pemahaman kita macam mana kaitkan dengan soalan seterusnya. Dengan menggunakan fungsi GX tadi, okay, G inverse tadi, obtain, determine the G inverse for each of the following function. Dia tak perlu minta pun kita buat satu-satu. Dia minta kita tukarkan sahaja. Macam mana nak tukarkan? Apakah GX? GX kita bagi adalah di sini dia bagi adalah AX plus B over CX plus D. Dan kita punya G inverse yang kita dapat adalah negative DX plus B over CX minus A. Nampak tak permainan apa? Permainan keadaan dia punya koefisien dia. Nampak tak koefisien kat sini? Yang ini AX plus B, yang ini CS plus D. Yang ni dia akan jadi apa? Ini akan jadi negatif DX plus B, dan ni akan jadi CN minus A dan sebagainya. So kena tukarkan positif dan negatif dan kedudukan dia. Alright, so sekarang kat sini keadaan kita soalan nombor 1 adalah GX adalah 7X minus 4 over 2X tolak 3. So sekarang kat sini apakah nilai A? Nilai A kita di sini ya. Kita tengok nombor depan je. A kita adalah 7. B kita berapa? B kita kat sini negatif 4. C kita berapa? C kita 2. Kita rujuk kepada GX di sini. Dan D adalah negatif 3. Yang dekat sini. So bila kita nak songsangkan dia, apa akan jadi? Kita susun mengikut keadaan dia punya G inverse yang dia bagi kat sini. So G inverse kita of X kita negatif D. D kita adalah negatif kita adalah negatif 3. So bila negatif D, so jadi negatif 3 X plus dengan B. B kita berapa? Negatif 4 over C kita apa? 2X tolakkan dengan A kita adalah 7. Kemudian kita permudahkan semuanya, dan kurungan ni kita permudahkan semuanya, dia akan jadi 3X tolak 4 over 2X tolak 7. Itu sahaja. Di mana keadaan X di sini tidak boleh sama dengan 7 over 2. Ini cikgu buat secara cepat lah. Okay, alright, cikgu buat secara cepat dan sebagainya. Itu untuk soalan A1. Harapnya adik-adik faham. Sama je, benda yang sama je kalau kita nak mainkan untuk soalan A2 di sini. B2 minta maaf Okay, GX sama dengan 2X tolak 3 over X tolak 5. Di mana keadaan nombor-nombor kita, alright, di mana nombor-nombor kita di sini bahawa A A di sini adalah 2, B sini adalah negatif 3, C kita di sini 1 walaupun tak ada nilai, dia nilai dia 1 dan D kita adalah berapa dia? Negatif 5. So bila kita nak mainkan G inverse dia akan jadi apa? G inverse of X negatif D adalah negatif 5X. Okay, cikgu tak muat lah pula, cikgu letak kat bawah lah. Okay, G inverse kat sini, ingat dia punya formula dia negatif D kita negatif 5X campur dengan B kita negatif 3 over C kat sini 1X dan tolak dengan A 2. So permudahkan sebagainya, dia akan jadi 5X tolak 3 over X tolak 2, di mana X tak boleh sama dengan 2. Kalau 2 tolak 2 kosong, tak boleh. Ni pun sama, kalau 2 darab dengan 7 per 2 akan jadi 7, tolak 7 kosong, tak boleh. Itu adalah jawapan kita untuk soalan B1 dan B2. Right, so memang jalan kerja cikgu ni macam panjang. Sebenarnya jalan cikgu ni adalah kaedah atau cikgu terangkan satu persatu. Okay, alright, cikgu terangkan satu persatu kaedah dia. Jadi kita nak tengok soalan C pula di sini. Okay, sekarang ni bahawa C tidak sama dengan kosong, maksudnya C ni ada nilai dia. Macam mana kalau C ada nilai dia, ada nilai tersendiri dia? Apakah syarat ke atas A dan D supaya G dengan G inverse tu sama? Sekarang keadaan di sini bahawa C ni ada nilai. So sekarang kat sini kita comparekan GX dengan G inverse. Okay, so GX apa dia? Kita tengok balik, GX adalah AX plus B over CX plus D. Kalau G inverse adalah negatif DX plus B over CX minus A. Okay, kena tengok kalau C ni tak sama dengan kosong, maksudnya C ada nilai dia. Bila C ada nilai dia, maknanya benda tu fix.
Apa yang fix kat sini? Yang fix kat sini adalah kita nampak CX dengan B. Bahawa GX untuk nilai CS dengan B untuk GX akan sama untuk CS dengan B untuk G inverse kat sini. Jadi apakah yang tak sama adalah A dengan negatif D dan D adalah negatif A. Jadi apakah hukum untuk pastikan diorang ni sama? Senang cerita sahaja kita comparekan A dengan negatif D. Bahawa A mestilah sama juga dengan negatif D. Dan D sama dengan negatif A pun sama sahaja. Kalau cikgu buat D sama dengan negatif A pun sama, boleh diterima juga. Salah satu untuk pilih untuk buat. Kalau A sama dengan negatif D pun boleh, D sama dengan negatif A pun boleh. Kita tengok itu. Jadi itu adalah jawapan untuk soalan nombor C. Okay, alright. Jadi kita pun dah settle kepada soalan nombor 1. Right. So soalan nombor 1 itulah cara dia. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada soalan nombor 2. So sekarang soalan nombor 2 adalah find the range of values of x untuk 5 less than 2x square plus x plus 4 and 2x square plus x plus 4 less than 10. Hence solve the inequality here. So yang dibagi kat sini. Tapi tak apa, kita buat satu persatu. Kita buat yang mana dia highlightkan yang pertama ni dahulu. Okay, macam mana nak buat? Kita tengok cara cikgu nak selesaikan. Di mana dia kata 5 kurang daripada 2x square campur x campur 4 juga bermaksud 2x square campur x campur 4 lebih daripada 5. Okay, dia bermaksud lebih daripada 5. So sekarang kat sini adalah cikgu pindahkan 5 ke kiri. Bila pindah 5 ke kiri, dia akan jadi apa? 2x square campur x campur 4 tolak 5 lebih daripada 0. So 2x square campur x tolak 1 lebih daripada 0. Fahamkan dahulu, ini adalah graf apa? Ini graf kuadratik. Graf senyum ke graf masam? Ini A sama dengan positif 2. Jadi mestilah graf senyum. Bila graf senyum saja cikgu buat. Bila graf senyum di sini, cikgu buat satu line kat sini. Dia kata lebih daripada 0. Bila lebih daripada 0, area of inequalities mestilah di sini. Cuma kita kena tahu nilai dia punya intercept di sini. Macam mana nak buat? Tekan terus dalam kalkulator. Pemahaman dia kita dah tahu bahawa nilai A di sini apa? A sama dengan 2, B sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 1. Okey, so macam mana adik-adik tahulah macam mana tekan untuk equation untuk polinomial degree 2 dan AX square. A sama dengan 2, B sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 1. Okey, kita akan dapat 1/2 dan negatif 1. So X sama dengan 1/2 dan X sama dengan negatif 1. Kat mana tu? Itu X intercept dia lah, bahawa X intercept ni negatif 1 dan di sini adalah 1/2. So kita tengok area of shaded region kat sini. Fahamkan bahawa di sini shaded region dia X mestilah lebih daripada 1/2 dan sini X mestilah kurang daripada negatif 1. Mestilah kurang daripada negatif 1. Itu yang pertama. Macam mana pula yang kalau kita buat yang kedua di sini? Benda yang sama sahaja. Di mana 2x square campur x campur 4 less than 10. Bila less than and then pindahkan 10 tu ke kiri. Bila pindahkan akan jadi tolak. So 4 tolak 10 akan jadi negatif 6. Less than 0. So ini adalah graf apa? Nilai A kita 2, B kita 1 dan C kita negatif 6. Ni graf apa? Graf senyum ke graf masam? Graf senyum juga. Okey, ini pun graf senyum. Alright, bila graf senyum dia bagi less than, dan bila less than ruang dia di sini. Ruang of inequalities kat situ. Cuma yang kita kena cari adalah x intercept di sini dan masukkan saja dalam kalkulator. Apakah A? A kat sini adalah 2, B 1 dan C negatif 6. Tekan dalam kalkulator, kita akan dapat 3/2 dan negatif 2 kat sini. Pemahaman dia bahawa kat sini kita fahamkan bahawa X mestilah di antara dan kurang daripada 3/2 dan mestilah lebih daripada negatif 2. Ataupun kalau cikgu buat satu-satu bahawa X lebih daripada negatif 2 dan X kurang daripada 3/2. So sekarang kita dah dapat inequality untuk setiap individu, setiap equation. Jadi bila dah setiap equation kat sini, kita nak teruskan macam mana nak gabungkan dia. Kita akan nampak nilai positif dan negatif dan negatif. Nilai ni negatif, ni nilai positif. Dan macam mana nilai positif, ni positif dan ni positif. Okey, so kita buat comparison. Macam mana nak buat comparison? Tengok yang negatif dengan negatif. Dia kata X lebih daripada negatif 2. Di sini pula X kurang daripada negatif 1. Jadi untuk permudahkan ini, cikgu fahamkan bahawa X kurang daripada negatif 1 dan lebih daripada negatif 2. Itu adalah cara cikgu gabungkan. Ataupun
ataupun kita ataupun or kat sini. Sama juga yang positif. Kita tengok X lebih daripada 1/2 dan X kurang daripada 3/2. So apa yang cikgu buat, di bawah X kurang daripada 3/2 dan X lebih daripada 1/2. Itu adalah jawapan akhir kita. Untuk kita gabungkan sekali dia punya inequalities. Itu cara untuk gabungkan inequalities. Alright. Jadi dah faham, dah settle dan sebagainya. Jom kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya mungkin soalan ni agak panjang, di mana ni adalah bab cert. Okey, mungkin agak panjang sikit. Jadi kita tengok satu persatu slow-slow. Kalau if cert 7x equal to cert 2x plus cert 3, find the value of x in the form of cert p plus 6 over q. Dia minta cari nilai x dan sebagainya. So apa kita nak buat? Kita buat macam biasa, di mana cert 7x equal to cert 2x plus cert 3. So apa kita nak buat kat sini? Kita nak dapatkan nilai x, pindahkan x sebelah kiri. Apa yang akan jadi? Cert 7x tolak dengan cert 2x sama dengan cert 3. So kita nak x kan? Kita kena faktorkan x. Faktorkan x dan sebagainya, dia akan jadi x kurungan cert 7 tolak cert 2, di mana sama dengan cert 3. So dah kita jadikan x sebagai subjek, pindahkan ke kanan, dia akan jadi x sama dengan cert 3 over cert 7 tolak akan jadi cert 7 tolak cert 2. Apa yang nak dibuat selepas ni? Dia minta in the form ni. Ingat, kalau apa-apa cert, denominator dia kalau boleh kita elakkan daripada ada keadaan cert. Untuk denominator jangan bagi ada cert. Bila jangan bagi ada cert, kita kena buat apa? Rationalize. Bila rationalize, kita kena darab dengan dia punya conjugate. Kalau yang ni cert 7 tolak cert 2, darabkan dengan cert 7 tambah cert 2 over cert 7 tambah cert 2. Okey. Right. Bila darabkan ni, cert 3 kena kembangkan satu-satu lah. Jadi x sama dengan cert 3 darab cert 7 jadi cert 21. Cert 3 darab cert 2 jadi cert 6 over yang ini kat bawah ni kita menggunakan kaedah cepat lah. Kaedah cepat. Kenapa kaedah cepat? Kita tahu bahawa A plus B darab dengan A tolak B, dia akan jadi A square tolak B square. Jadi cikgu terus ke square kan dia. Jadi cert 7 square akan jadi cert 7 square akan jadi 7 lah. Tolak dengan cert 2 square akan jadi 2. So jawapan akhir kita akan dapat cert 21 plus cert 6 over 5. Itu jawapan dia. Okey. Dan soalan akhir untuk video kali ni. Jadi yang ni panjang sikit lah. Bila panjang sikit kat sini, macam mana nak buat? Tengok satu persatu. Yang ni cikgu akan terangkan cara dia panjang sikit lah, lambat sikit. Okay, tapi tak apa, tak ada masalah. Kita kena faham bahawa kalau log A mestilah 1. Log P sama dengan 1. Log Q sama dengan 1. Dan kita kena faham juga bahawa kalau log PQ, kita boleh asingkan dia menjadi log P plus log PQ. Yang ni cikgu kena tulis cepat sikit lah, sebab ni jalan dia panjang sikit. So, apa yang kita ada kat sini adalah pertama sekali cikgu akan pindahkan 2 ke kanan. Cikgu pindahkan 2 ke kanan dulu. Sebab apa? Dia ada 2 ni macam serabut sikit. Kita selesaikan logarithm dahulu. Di mana 4 over log PQ, cikgu terus kembangkan. Di mana dia akan jadi log base P plus log base PQ. Okay, PQ. Campurkan dengan 4 over log base Q pula. Di mana log base Q P plus log base QQ. QQ sama dengan 6P tolak 2. Alright, harapnya dah boleh faham. Jadi yang mana akan jadi 1 kat sini? Yang akan jadi 1 adalah di sini. Log PP akan jadi 1, log QQ akan jadi 1. So tulis dulu. So di mana dia akan jadi 4 over 1 plus log PQ campurkan dengan 4 over log QP tambah 1 sama dengan 6P tolak 2. Macam mana nak buat ni cikgu? Kalau dah ada base tak sama ni, cikgu selalu buat pertama sekali kalau base tak sama, samakan base dululah. Jadi cikgu nak buat apa kat sini? Cikgu nak jadikan base dia adalah base P. Yang ini base P dah cantik lah, tapi ini base Q. Dan cikgu sekarang ni, cikgu nak ambil jalan kerja ni buat di sebelah kanan dulu. Sebab apa? Kita buat satu-satu. Di sini 4 over bermaksud bahagi. Jadi dia juga bermaksud 4 bahagi dengan
log base QP campur 1. Alright. Bila nak tukarkan base, apa akan jadi? Tukar kepada base base P, dia akan jadi log base P over log base P, yang P letak atas, Q letak bawah. Campurkan dengan 1. Bila dia ni 1, saya jadikan dia pecahan juga, dia jadi 1 over 1. So apa akan jadi lagi? 4 bahagi dengan log PP 1 over log base PQ, campur 1 over 1. Dan di sini adalah pecahan. Macam mana nak jadikan pecahan ni? Kita gabungkan dia, di mana ini adalah 1 over 1. Nak gabungkan dia, ni pun darab dengan log base PQ, ini pun darabkan dengan log base PQ. Ini cikgu guna jalan jauh lah, tak apa, memang tak sabar kita nak sampai dah. Di mana kita gabungkan pecahan ni, dia akan jadi 1 campur dengan log base PQ over dengan log base PQ. Dan ini bahagi pecahan. Bila bahagi pecahan, kita akan tukarkan bahagi menjadi darab. Dia akan jadi 4 darab, dan yang ini, yang atas duduk bawah, yang bawah duduk atas. Log base PQ over 1 plus log base PQ. So dia akan jadi apa? Dan cikgu sambung di sini, 4 over 1 plus log base PQ, dan 4 darab dengan log base PQ akan jadi 4 log base PQ lah, over 1 plus log base PQ, sama dengan 6P tolak 2. So kita gabungkan pecahan di sini, dia akan jadi 4 campur dengan 4 log base PQ over 1 plus log base PQ, sama dengan 6P tolak 2. Nampak tak 4 campur 4 log base PQ? Cikgu boleh faktorkan 4. Bila cikgu faktorkan 4, jadi 4 kurungan 1 campur log base PQ over 1 plus log base PQ, sama dengan 6P tolak 2. Nampak tak ada pecahan yang sama, ada kurungan yang sama? 1 plus log base PQ, 1 plus log base PQ, cancel dan cancel. Di mana cancel yang tinggal adalah 4, sama dengan 6P tolak 2. Daripada sini rasa-rasa adik-adik dah boleh faham dah. Bila pindah sini negatif 2, pindah 6 di sini, apa jalan kerja dia? Dia akan jadi di sini pemahaman dia, 4 campur 2 bahagi 6 sama dengan P, dan kita dapat P sama dengan 1. Itu adalah jawapan dia. Okey, jadi cikgu pun tak nak panjang-panjang, nanti cikgu akan sambung lagi untuk video yang seterusnya. Jadi untuk soalan 456 cikgu sambung yang lain. Kalau lah ada apa-apa request, kalau adik-adik ada apa-apa request soalan mana, negeri mana dan sebagainya, boleh tinggal dalam komen, nanti cikgu akan buat soalan tu je. Okey, alright. Tapi untuk video kali ini cikgu akan selesaikan semua set 1 dan kertas 1. Jadi itu sahaja dan terima kasih. Jumpa lagi. Sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okey, kalau berminat untuk join tuition, boleh tekan WhatsApp di bawah. Itu sahaja, and bye bye.